Selesaikan segera masalah orang tengah. Itu yang ditegaskan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabo. Beliau menyifatkan isu itu jadi duri dalam daging kepada rantaian bekalan hasil tangkapan nelayan. Siapa untung, siapa pula yang rugi? Ikuti laporan wartawan Fakrul Razi Ismail. Berpandukan kepada data statistik Jabatan Perikanan Malaysia pada tahun 2021, Kedah menyumbang hasil pendaratan ikan laut sebanyak 70,809.26 tan metrik ikan setahun, iaitu 24.3% kepada pendaratan ikan hasil laut pantai negara. Ini secara tidak langsung mengiktiraf negeri Kedah sebagai lubuk ikan Malaysia. Benarkah orang tengah mengawal rantaian bekalan sektor perikanan negara sejak puluhan tahun lalu? Benarkah ia menjadi antara punca harga dan bekalan ikan dan produk aquakultur sentiasa tidak stabil? Ada yang mendakwa orang tengah berkuasa membeli ikan pada skala besar, mencorak, menentu serta memanipulasi bekalan dan harga, hinggakan berupaya membangunkan ekosistem perikanan kembal yang tidak mampu ditembusi pesaing baharu. Sistem ini berlaku secara paksaan. Nelayan terpaksa menjual kepada peraih-peraih dan mereka ini lama-kelamaan akan menentukan harga. Nelayan menangkap ikan dan dijual dengan harga yang sama, tetapi peraih-peraih ini akan menentukan harga lah. Apabila jumlah tangkapan tidak banyak, mereka akan menaikkan harga. Contoh dia, terutamanya ikan kembung lah, kita nampak ikan rakyat ini apabila kekurangan bekalan hasil tangkapan, mereka akan menjual dengan harga yang tinggi. Ada kadang-kadang kalau pula kita tengok apabila berlaku permintaan yang tinggi, mereka akan mengambil kesempatan menjual dengan harga yang tinggi. Ada pula yang mendakwa khidmat orang tengah penting. Ia bagi pastikan kelancaran rantaian bekalan ikan bermula daripada nelayan hingga kepada pengguna. Namun, wajarkah ia menjadi tiket untuk menaikkan harga ikan terlalu tinggi tanpa memikirkan kesan langsung kepada rakyat? Benarkah wujud banyak lapisan orang tengah sebelum bekalan ikan sampai ke tangan pengguna? Kerajaan pun kalau boleh tengok macam mana kontrol sikit lah dengan harga semualah. Pasal sekarang nelayan dengan pembeli, dia nak kontrol pun susah. Sekarang macam mana susah tau. Dia nak kontrol pasal ini. Dia pak nelayan pergi tangkap ikan, nak jual bagi pembeli. Dia bukan direct, lalam, dia lah orang tengah lagi. So satu tangan, dua tangan, tiga tangan, sampai dengan tangan akan mahal pembeli dengan tangan. Bagi nelayan yang memerah keringat 4 kerat turun ke laut menangkap ikan, mereka terpaksa bergantung sepenuhnya kepada khidmat orang tengah untuk menjual dan memasarkan hasil tangkapan laut. Kebanyakan mereka, terutama nelayan pantai, tidak mampu menjual sendiri hasil tangkapan. Kita akan tolak macam seorang peraih. Dia ada peraih kan. Contoh dia ikut harga pasaran orang tengah. Macam harga ikan, kadang-kadang kami ni tak menentu. Contohnya udang. Udang kadang dia bayar kita apa? 20. Kadang kalau banyak 18, 21. Biasa kadang termenung tinggal kami tolak RM2. RM2. Menumkan kasar beradu RM2 biasa tolak. Macam nak menyebai. Kan kita mengatakan apa? Pergi teruk-teruk tapi agak murah. Mampukah isu orang tengah ini ditangani oleh pihak berwajib? Adakah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat bersedia untuk menjadi orang tengah bagi memastikan harga ikan kekal stabil dan berpatutan di seluruh negara? Nantikan siri kedua esok. Fakrul Razi Ismail, RTM.